Halo guys, Mr. D di sini, dan hari ini apa yang saya kongsikan adalah yang berita snap berkaitan dengan Sabah memilih. Halo guys, selamat datang ke Abi Sharing, dan hari ini apa yang saya ingin kongsikan adalah satu berita yang semua sudah tahu, pilihan raya negeri yang bakal diadakan di Sabah. Semakan kehakiman tidak halang PRU-DUN di Sabah. Ini menunjukkan bahwa pilihan raya DUN bakal diadakan dalam masa terdekat ini. Dan apa berita ini? Mari saya baca kepada Anda semua. Kota Kinabalu, semakan kehakiman untuk mencabar pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Sabah difailkan oleh Tan Sri Musa Aman dan 32 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sabah tidak menghalang kelangsungan pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri DUN Sabah ke-16. Fakta, pemangku pengurusi SPR Dr. Azmi Sharum berkata, SPR tidak mendapat apa-apa arahan daripada mahkamah, justru agensi itu akan meneruskan tanggungjawab mereka. Setakat ini SPR tidak mendapat apa-apa arahan daripada mahkamah, jadi kita akan terus dengan persediaan untuk pilihan raya ini. Sehingga kita dapat arahan daripada mahkamah, kita akan terus dengan tanggungjawab kita, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditanya tentang semakan kehakiman yang difailkan 33 ahli Dewan Undangan Negeri di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu bagi mencabar pembubaran DUN Sabah dalam sidang akbar khas petang ini. Azmi berkata, tarikh PRU DUN Sabah ke-16 ditetapkan pada 20 September depan. Bagi maksud menjalankan PRU DUN Sabah ke-16 ini, SPR telah menetapkan 12 September untuk tarikh penamaan calon, 22 September hari mengundi awal, dan 26 September bagi hari mengundi, katanya dalam sidang akhbar petang ini. Beliau berkata, PRU DUN Sabah ke-16 menelan peruntukan sebanyak 183 juta akan menggunakan jumlah sebanyak 73 kursi DUN berbanding 60 kursi sebelum ini. Katanya, daftar memilih pilihan raya yang akan digunakan adalah daftar memilih induk 2019 yang dikemas kini sehingga 28 Julai 2019. Daftar pemilih itu mengandungi 1.124.500 pengundi yang terdiri pada 1.103.064 pengundi biasa, 9.408 anggota tentera dan pasangan, 11.428 polis, dan 81 pengundi tidak hadir, katanya. Menurut beliau, PRU DUN Sabah ke-16 akan menggunakan beberapa penambahbaikan baru, antara memanjangkan tempo masa pengundian selama 30 menit dari 7.30 hingga 5 petang. Jelas beliau, penambahbaikan turut melibatkan saluran khusus pengundi 60 tahun ke atas serta pengundi orang kurang upaya OKU akan mengundi di saluran 1. SPR mensasarkan 70% akan keluar mengundi. SPR juga memohon kerjasama semua pihak termasuk pihak media dan parti-parti politik agar turut mengambil langkah untuk menyeru dan mengelakkan pengundi SPR keluar mengundi, katanya. Berikut adalah berita yang telah disampaikan oleh Borneo Today, dan link ini telah diperas oleh kawan saya, sebab kawan saya sebagai seorang media, pengamal media. Jadi apa yang saya boleh katakan di sini adalah pilihan raya itu bakal dilaksanakan dalam masa terdekat ini. Berikut daripada maklumat ini, SPR menetapkan 12 September untuk tarikh penamaan calon, 22 September hari mengundi awal, dan 26 September bagi hari mengundi yang biasa. Ini bermaksud 26 September itu adalah hari mengundi untuk kita, dan SPR telah mensasarkan peratus pengundian itu turun ada dalam 70%. Sebab kalau dekat sebelum-sebelum ini peratus pengundian yang turun itu adalah sedikit. Jika dibandingkan di N1 Banggi pada masa itu, peratus pengundian juga dalam sekitar 70%. Dalam elektrolis yang ada pada masa elektrolis mengundi pemilih adalah 11.000. Ini dalam N1 Banggi ya. Pada tahun N1 Banggi pada PRU lepas 14, yang dimana senarai pengundi adalah 11.000 lebih, tapi yang turun mengundi hanya 7.000 lebih saja. Jadi peratus mendapatkan pengundian itu adalah sangat kurang pada masa itu. Dan apa yang boleh saya katakan di sini adalah, untuk turun mengundi, Anda haruslah menunaikan tanggung jawab Anda. Walau bagaimanapun, di Adbi Sharing kami memohon agar untuk berhati-hati
waktu mengundi kerana COVID-19 masih ada lagi, jadi anda kenalah memberi precaution, sebagai contohnya memakai pelitup muka, mencegah pencerahan sosial. Dan sedikit ulasan saya berkaitan dengan undi PRU yang panas pada pembeli ubah yang bakal diambil oleh pengundi adalah yang pertama berdasarkan parti politik, yang kedua adalah calon, yang ketiga adalah isu semasa. Walau bagaimanapun ada yang mengatakan bahwa senario pada masa kini tidak lagi melihat parti politik itu sebagai pembeli ubah dan pemberat dalam membuat undian, tetapi calon itu harus dijadikan titik berat yang pertama. Jadi di sini saya akan reveal nanti next video saya berkaitan dengan kajian yang setelah jalankan di N1 Bangi, yang dimana apakah faktor-faktor yang mendorong pengundi itu membuat keputusan sebelum mengundi dekat petisi raya. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor parti politik, faktor calon, faktor isu semasa. Saranan kami di Adbi Sharing, Anda teruslah mengundi karena undi itu adalah penentu dalam politik Sabah yang sangat matang. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan, macik-macik dan pacik-pacik dan juga remaja dekat sana, remaja belum mengundi, kepada muda-mudi dekat sana, tunaikan kewajiban anda pada 26 September ini untuk mengundi siapakah yang bakal menjadi kerajaan untuk negeri Sabah. Kerana kestabilan politik adalah kunci utama ekonomi yang baik. Kerana tidak ada seorang pun investor daripada luar negara untuk invest dalam satu-satu negara, dalam satu-satu state yang dimana politiknya bergelora, kerana setiap keputusan ekonomi itu adalah berdasarkan daripada kekuatan politik. Jadi jangan main-main dengan politik. Politik ini adalah sangat besar kesannya jika tidak mempunyai politik yang stabil, karena kestabilan politik menggambarkan kestabilan ekonomi, dan kestabilan ekonomi mensejahterakan rakyat. Sampai di sana saja. Jangan lupa tekan butang subscribe, jangan lupa hashtag Adbi Sharing, hashtag dengar dulu, you are the best.